أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر آية. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Diberi kepada kita nikmat untuk sama-sama mengimarahkan surah. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Dewasa ini, kebelakangan ini, kalau kita lihat mengapa segelintir ataupun kebanyakan rakyat bercakap berkenaan dengan pemimpin, berkenaan pemimpin-pemimpin. Sudah pasti bila rakyat bercakap berkenaan dengan pemimpin, di situ ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemimpin. Mana mungkin rakyat menceritakan, bercakap berkenaan dengan pemimpin jika sekiranya di sana apa yang dilakukan oleh pemimpin itu adalah betul. Kita kembali kepada sejarah dulu-dulu. Kita lihat bagaimana kejatuhan kerajaan Uthmaniyah yang dijatuhkan oleh Al-Ilmaniyah, orang Eropah, ataupun Al-Ilmaniyah, secularism. Mereka ini memisahkan agama dari politik, dari pemerintahan. Oleh demikian mereka menghasut dan menangkap Khalifah Uthmaniyah yang terakhir, menghalau Khalifah Uthmaniyah yang terakhir, dan mereka menanti di kalangan pemimpin yang mereka sukai, pemimpin yang sanggup mengikut telunjuk mereka. Mereka katakan A lah yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Sekularisme merupakan satu idealisme yang sangat berbahaya, kerana ideologi ini memisahkan di antara agama dan pemerintah, agama dan kepimpinan. Yang kalau kita lihat dalam Islam, agama dan kepimpinan ataupun pemerintahan ataupun politik hendaklah duduk bersama, berjalan seiring. Tetapi
Kalau kita lihat pada hari ini, bila diasingkan di antara agama dan politik, terjadilah berbagai-bagai kemaksiatan. Sebagaimana yang berlaku di Turki selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, itu pemerintahan Utsmaniyah yang terakhir, Khilafah, pemerintahan Islam yang terakhir, lalu diganti oleh bapa sekularisme, Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini dia menyuntik rakyat supaya mengikut fahaman-fahaman yang dibawa oleh dia, mengikut penunjuk orang-orang Eropah, orang-orang Kristen yang memisahkan agama dan politik, sehingga kan azan disuruh azan menggunakan bahasa Latin. Bahaya di sinilah bahaya. Beberapa tahun Turki berada dalam pemerintahan sekular, sehinggalah kalau kita lihat sekarang keadaan telah berubah. Tetapi perubahan itu bukan secara menyeluruh, hanya segelintir sahaja. Mungkin kita lihat ada kebaikan. Kalau kita lihat pemimpin Turki Erdogan, itu dia menuntut aurat. Jadi kalau pemimpin yang membawa isteri dan isteri yang menutup aurat, itu menjadi contoh. Kerana kalau kita lihat sebelum ini di Turki, tidak pernah ada presiden ataupun pemimpin-pemimpin Turki yang isterinya memakai tudung. Bahkan bila di dalam sekolah diharamkan bertudung. Tetapi bila Erdogan naik menjadi pemerintah, perkara ini diletak seperti, maksudnya diganti dengan Islam dengan mewajibkan bertudung. Diberi pilihan untuk mereka yang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah, sama ada dia nak menutup aurat ataupun tidak. Tapi bagi mereka yang Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menutup aurat. Kalau kita lihat di Mesir pemerintahan Hosni Mubarak. Hosni Mubarak maksudnya Hosni yang diberkati. Di Mesir, Hosni Mubarak mengancam kepada ulama-ulama, sekiranya ulama ini menegur atau melibatkan diri dengan pemerintah, menegur pemerintah, ditangkap ulama tersebut, diancam, dipenjarakan, sebagaimana yang berlaku kepada ulama-ulama Ikhwan Muslimin. Kebanyakan ulama-ulama Ikhwan Muslimin dan ada sebilang besar meninggal di dalam penjara, semata-mata untuk menegakkan Islam. Kerana Islam yang dibawa oleh Hosni Mubarak, iaitu Islam sekularisme, yang kalau kita lihat maksud sekularisme ini bagaimana ditafsirkan oleh kebanyakan ulama, mengatakan al-ilmaniyah, sekularisme dalam bahasa Arab al-ilmaniyah, yang bermaksud ilmu. Tetapi para ulama, di antaranya Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan al-ilmaniyah adalah satu pahaman yang bahaya, yang dia menerangkan bahawa al-ilmaniyah ini ialah al-ladiniyah, iaitu tidak mempunyai agama, ataupun al-aqidah, yang tidak mempunyai akidah.
Kerana ilmaniyah ataupun sekularisme ini paham ini memisahkan agama dan politik. Kalau di Mesir, kemunduran di kalangan rakyat, kemunduran di kalangan pelajar-pelajar disebabkan apa yang diamalkan oleh pemerintah Hosni Mubarak. Sehingga kan Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, merupakan seorang yang alim, utamanya dalam bidang tafsir, dan merupakan khadam kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan mengajar di sekitar Iskandariyah. Kalau siapa yang pernah pergi ke Mesir, di Iskandariyah ni pemandangan dia begitu comel, kita gini seperti badak. Di Iskandariyah. Kalau di Iskandariyah, pelajar Malaysia kebanyakannya muslimat saja di Iskandariyah. Mana dia besar, dia belajar di Iskandariyah. Ada juga yang musliminnya, tapi kebanyakan yang muslimin dah berkahwin lah. Ini dia belajar itu, dan di samping dia menjadi mas'ul ataupun menjadi tua kepada, ataupun menjadi penjaga lah kepada muslimat-muslimat yang belajar di sana. Tapi kawasan itu memang kawasan larangan. Muslimin tak boleh pergi, kecuali kalau ada hajat-hajat tertentu. Contohnya nak jumpa Muslim ke jaga orang Muslim ni adalah rumah orang Islam. Kita pergi situ, kita cover kita. Contoh kita cover saya berhajat kami. Contohlah dia nak carilah orang puan bagi sifat sekian. Dia pun bagi lah. Tapi Muslim dia menguruskan bagi pelajar-pelajar apa di kalangan pelajar-pelajar lelaki yang nak kahwin dengan pelajar perempuan kat sana. Jadi dia jadi orang tengah. Itu di Iskandariyah. Jadi Al-Mutawalli Sya'rawi dia mengatakan dia pernah menasihati kepada pemimpin Mesir ini, Hosni Mubarak. Dia mengatakan kepada Hosni Mubarak, dia bertepang dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh beberapa orang ulama, dan dia dipanggil ke depan untuk memberi nasihat kepada Hosni Mubarak. Dia pegang tangan bahu Hosni Mubarak. Dia mengatakan bahawa pemerintahan ataupun ulil amr ini, pemerintahan ini adalah pemberian daripada Allah. Kalau sekiranya seseorang itu tidak meminta untuk menjadi pemerintah, nescaya pemerintahan dia dilantik, nescaya pemerintahan yang diperintah ataupun negara yang diperintah itu insya-Allah akan mendapat keamanan, kerana dia mendapat wala ataupun mendapat dukungan daripada rakyat, mandat yang diberikan oleh rakyat. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu menggunakan kekerasan, menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan kerusi pemerintahan, pada ketika itu rakyat tidak memberi mandat kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala lambat laun akan menghancurkan pemerintah yang ini. Kerana pemimpin ataupun pemerintah adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amanah ini